Assalamualaikum, hai kembali ke Mingguan Amas bersama saya Nisakir. Seperti biasa, sekiranya anda ingin mengetahui perkembangan menarik dunia teknologi sepanjang minggu ini, tonton hingga ke akhir video. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran siri telefon pintar terbaru daripada Huawei iaitu siri Huawei Mate 40. Antara yang diperkenalkan adalah Mate 40, Mate 40 Pro dan Mate 40 Pro Plus. Ketiga-tiga membawakan chip high silicon Kirin terbaru dan juga quad kamera dengan sensor utama 50 megapiksel. Untuk model asas, ia hadir dengan skrin bersaiz 6.5 inci, dijana chip Kirin 9000E dan kamera swafoto 13 megapiksel tanpa pengimbas 3D. Sementara versi Pro dan Pro Plus pula membawakan skrin bersaiz 6.76 inci, dijana chip Kirin 9000 dan kamera swafoto 13 megapiksel beserta pengimbas 3D. Yang membezakannya adalah pilihan memori dan storan yang disertakan. Selain itu, Huawei turut memperkenalkan peranti berkuasa yang dinamakan Huawei Mate 40 RS. Ia hadir dengan rekaan Porsche design, dikuasakan chip Kirin 9000 dan juga menggunakan sistem hexa kamera utama yang menggabungkan sensor 50 megapiksel super sensing, 20 megapiksel ultra lebar, 12 megapiksel telefoto 3 kali, 8 megapiksel telefoto 10 kali, sensor warna dan satu sensor 3D TOF. Buat masa ini, spesifikasi lanjut masih tidak diketahui. Bersama-sama pengenalan siri Mate 40, jenama ini turut melancarkan chip berkuasa terbaru iaitu High Silicon Kirin 9000 dan 9000E. Chip 5nm ini membawakan CPU 8 teras, GPU Mali G78 24 teras dan juga NPU 3 teras beserta ISP yang dipertingkatkan. Selain itu, Huawei turut mengumumkan penawaran versi terbaru untuk siri Mate 30 iaitu Huawei Mate 30e Pro 5G. Dari segi rekaan, ia masih menggunakan rekaan yang sama namun ia dikuasakan oleh chip terbaru iaitu Kirin 990E 5G. Buat masa ini, harga penawaran peranti masih tidak diketahui. Bukan itu sahaja, Huawei turut memperkenalkan Huawei FreeBuds Studio. Ia merupakan fon kepala dengan NFC yang dilengkapi pemandu audio sebesar 40mm dan kawalan sesentuh pada penutup telinga kanan. Di Malaysia, ia akan ditawarkan pada harga RM1,199 bermula 30 Oktober ini. Huawei X Gentle Monster Eyewear 2 kini telah diperkenalkan secara rasmi. Peranti ini memfokuskan kemudahan mendengar audio ketika memakai cermin mata. Buat masa ini, harga jualan peranti untuk pasaran tempatan masih tidak diketahui. Selari dengannya, Huawei juga telah memperkenalkan jam tangan pintar Huawei Watch GT2 dalam edisi Porsche design. Bukan itu sahaja, Huawei minggu ini telah memperkenalkan Huawei Y7A untuk pasaran Malaysia. Ia hadir dengan chip 8 teras, 4 kamera belakang dengan sensor utama 48 megapiksel dan menyokong Huawei App Gallery. Di Malaysia, peranti ini ditawarkan pada harga RM799 bermula 30 Oktober 2020. Jenama ini turut memperkenalkan aplikasi Petal Maps. Antara fungsi yang hadir termasuk arahan sokongan paparan informasi trafik masa nyata dan juga mencari laluan pintas. Aplikasi Petal Search juga telah dikemas kini dan menyokong fungsi seakan Google Lens. Pada minggu ini juga, Samsung telah mengemas kini harga jualan untuk telefon pintar di bawah siri Galaxy A. Potongan harga diberikan pada julat RM40 ke RM100 untuk model Galaxy A terpilih dari Galaxy A71 ke Galaxy A01. Samsung juga dilaporkan akan memperkenalkan Samsung Galaxy S21 pada awal Januari 2021. Berdasarkan gambar yang tertulis di arena web, ia hadir dengan rekaan kamera belakang yang disambungkan terus pada bingkai. Untuk model S21, ia hadir dengan 3 kamera belakang manakala S21 Ultra pula memperlihatkan 4 sensor kamera belakang. Bersama-sama dengan Samsung, OnePlus juga bakal memperkenalkan OnePlus 9 lebih awal. Ia dijangka dijadualkan diperkenalkan pada pertengahan Mac 2021. Bercakap mengenai OnePlus lagi, peranti OnePlus 8T telah rasmi untuk pasaran tempatan. Di Malaysia, OnePlus 8T versi 8GB RAM dijual pada harga RM2,699, manakala 12GB RAM pula ditawarkan pada harga RM2,999 bermula 31 Oktober ini. Tidak ketinggalan, Xiaomi minggu ini mengumumkan penawaran pengecasan nirwayar 80W. Melaluinya, pengecasan penuh peranti berkapasiti 4000 mAh dapat dilakukan secara nirwayar dalam masa 19 minit sahaja. Xiaomi juga dilihat mula mengurangkan 60% penggunaan plastik pada kotak bungkusan peranti. Ia akan mula dijalankan menerusi peranti Mi 10T Lite. Di samping itu, jenama ini juga menjadualkan pengenalan Xiaomi Mi 11 dengan janaan chip Snapdragon 875 seawal Disember ini. Seterusnya, Mi Watch Color telah dilancarkan. Ia hadir dengan sensor SpO2 untuk mengukur kandungan oksigen. Ia juga hadir dengan versi sukan yang memuatkan 117 mod sukan dan sensor pengimbas nadi.
Sub jenama di bawah Xiaomi, Redmi dilaporkan akan membawakan telefon bersaiz mini dan kompak. Walau bagaimanapun terdapat kesukaran untuk memuatkan bateri berkapasiti besar apabila telefon bersaiz mini. Masih dalam teknologi telefon pintar, Lenovo Malaysia telah membawa masuk telefon pintar gaming Legion Phone Dual untuk pasaran tempatan. Ia hadir dengan skrin 6.65 inci, dijana chip Snapdragon 865 Plus dan kamera swafoto di bahagian sisi. Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga bermula RM3,399. Peranti Vivo V20 dan V20 Pro mula ditawarkan untuk pasaran Malaysia. Membezakan ia adalah janaan chip Snapdragon 720 untuk model asas, manakala chip Snapdragon 765G untuk peranti Pro. Bagi yang berminat, Vivo V20 boleh didapati pada harga RM1,499, manakala Vivo V20 Pro pula dijual pada harga RM1,899. Seterusnya, Apple akan mula menawarkan iPad Air untuk pasaran Malaysia pada 30 Oktober ini. Ia hadir dengan skrin 10.9 inci Liquid Retina, dijana chip Apple A14 dan menyertakan butang kuasa Touch ID. Di Malaysia, ia dijual pada harga bermula RM2,599. Mengenai Apple lagi, maklumat mengenai bateri siri iPhone 12 telah dikongsi kepada umum. Model iPhone 12 mini membawakan bateri bersaiz 2227 mAh dan iPhone 12 pula hadir dengan bateri berkapasiti 2851 mAh. Sementara bateri untuk model iPhone 12 Pro sebesar 2775 mAh, manakala versi Max dilengkapi bateri berkapasiti 3687 mAh. Menurut penganalisa Kantar, pengeluaran iPhone 12 mini dijangka akan membuka trend baru untuk peranti bersaiz mini. Selepas ini, pengguna akan melihat lebih banyak pengeluar yang akan menyertakan peranti dengan versi yang lebih kecil dan kompak. Selain itu, Oppo minggu ini mengumumkan dengan beberapa peranti terbaru seperti Enco X, Watch RX dan Oppo TV R1 dan S1. Untuk Oppo Enco X TWS ini menampilkan rekaan dui unit coaxial dan pemacu audio 11mm dan sokongan pengurangan hingar. Manakala Oppo Watch RX pula ia merupakan jam tangan pintar skrin bulat dengan saiz 1.28 inci. Untuk Oppo TV R1 dan S1 pula menampilkan skrin resolusi 4K bersama kadar segar semula 120Hz. Ia juga menyokong sistem operasi ColorOS TV dan menggunakan chip MediaTek MT9652. Buat masa ini, tarikh penawaran ketiga-tiga peranti untuk pasaran tempatan masih tidak diketahui. Oppo juga memperkenalkan dua buah lagi peranti edisi terhad, iaitu Oppo Find X2 dan Oppo Watch edisi League of Legends. Ia membawakan rekaan bertemakan permainan MOBA namun masih menawarkan spesifikasi yang sama. Pada minggu ini juga, HTC menawarkan peranti baru yang dinamakan HTC Desire 20 Plus. Telefon ini dilengkapi spesifikasi pertengahan dijana chip Snapdragon 720G, bateri 5000 mAh dan kamera utama 48 megapiksel. Namun tidak diketahui bilakah peranti ini akan memasuki pasaran global. Nokia pula memperkenalkan Nokia 2 Vitella untuk pasaran global. Ia hadir dengan paparan skrin bersaiz 5.45 inci, konfigurasi dui lensa kamera 8 dan 2 megapiksel serta menyokong perisian Android 10 dan Google Assistant. Menurut acara Acer Global Press Conference, jenama ini telah memperkenalkan beberapa peranti terbaru. Antara yang diperkenalkan adalah desktop konsep D dan konsep D300. Kedua-dua peranti dijana chip Intel Tiger Lake i7 dan juga kad grafik Nvidia GeForce RTX 3070. Selain itu, beberapa paparan skrin Predator turut diperkenalkan, antara siri Predator XB3, Predator XB253 dan XB273 dan juga Predator X34. Kesemua skrin ini menyokong paparan Nvidia G-Sync dan kadar segar semula yang tinggi. Jenama ini juga hadir dengan Chromebook terbaru iaitu Acer Chromebook Spin 513. Ia hadir dengan chip Snapdragon 7C dan juga menyokong sokongan LTE. Mengenai Acer lagi, Acer Spin 5 akan menerima kemaskini siri CPU Intel generasi ke-11 dan ciri-ciri terbaru seperti sokongan untuk Thunderbolt 4 dan palam USB 3.2 Gen 2 Type A yang terbaru. Bukan itu sahaja, Acer turut melancarkan gabungan penapis pintar dan kipas udara iaitu Acer Pure Cool. Ia berfungsi untuk mengenal pasti kualiti udara dan mengaktifkan ciri tapisan supaya udara persekitaran kekal bersih. Bersama-sama dengannya, Acer menampilkan speaker pintar yang dinamakan Halo Smart Speaker yang dilengkapi ciri Google Assistant. Masih dalam berita teknologi komputer riba, siri komputer riba Huawei MateBook 14 boleh mula diperatempah bermula 26 Oktober kelak. Antara yang ditawarkan adalah MateBook 14 dengan janaan AMD Ryzen 5 pada harga RM3,799 dan juga Huawei MateBook 14 dengan janaan AMD Ryzen 7 pula membawa tanda harga RM4,399. Honor turut menawarkan kemaskini harga jualan komputer riba Honor MagicBook 14. Kini, model 8GB RAM ditawarkan pada harga RM2,299. Ia membawakan potongan harga sebanyak RM200 berbanding harga jualan asal.
Dalam berita teknologi global, Bloomberg melaporkan Intel telah bersetuju untuk menjual perniagaan pembangunan storan kepada SK Hynix. Dalam perjanjian ini, SK Hynix akan membayar sekitar $7 bilion kepada Intel menjelang penghujung 2021 dan baki pembayaran akan dilengkapkan pada bulan Mac 2025. Quibi minggu ini telah menamatkan operasi selepas 6 bulan diperkenalkan. Menurut sumber, jenama ini telah cuba menjual kandungan asli mereka kepada Facebook dan NBC Universal tetapi tidak mendapat sambutan. Susulan pengumuman ini, pelanggan akan diberi notifikasi mengenai penamatan operasi dalam masa terdekat. Seterusnya, NASA telah memberikan kontrak kepada Nokia untuk membangunkan projek komunikasi di bulan. Dengan ini, ia akan memudahkan komunikasi antara bulan ke bumi sekaligus memudahkan pelbagai kajian dan sebagainya. Syarikat pembangunan komponen elektronik Phison telah memperkenalkan komponen pengawal SSD yang dinamakan Phison E18. Ia memperlihatkan kadar pembacaan dan penghantaran data sepantas 7 GB per saat. Seterusnya, Sony mengumumkan aplikasi Apple TV bakal hadir ke konsol generasi baru PS4 dan PS5. Dengan ini, ia sekaligus membolehkan pengguna menikmati kandungan permainan dan juga kandungan video melalui konsol PlayStation. Dalam arena automotif, GMC Hummer EV dilancarkan secara rasmi selepas dihentikan pengeluaran sejak sedekat lalu. Ia kini menggunakan kuasa elektrik sepenuhnya dan menampilkan mod Crab yang membolehkan kenderaan bergerak secara sisi. Model yang diperkenalkan adalah Hummer EV3X, EV2X dan EV2. Proton S50 pula akan dilancarkan pada 27 Oktober menerusi acara atas talian. Terdapat ramalan mengatakan ia akan dijual pada harga yang amat kompetitif bagi bersaing dengan model seperti Honda HR-V dan Kia Seltos. Mengenai teknologi kamera pula, Canon telah mengumumkan kamera nil cermin terbaru yang dinamakan Canon EOS M5 Mark II. Menarik mengenai peranti adalah ia menyokong penstreaman YouTube Live. Buat masa ini, ia diperkenalkan untuk pasaran Amerika Syarikat terlebih dahulu. Selain Canon, Fujifilm turut membawakan kamera nil cermin padat dengan sistem lensa bertukar iaitu Fujifilm X-S10. Ia menampilkan paparan LCD boleh pusing dengan sistem pemfokusan face detection. Ia dijangka hadir untuk pasaran Malaysia pada November 2020 kelak. DJI minggu ini melancarkan DJI Pocket 2. Ia dilengkapi sensor 64MP yang lebih besar, lensa dengan sudut lebih lebar, rakaman video sehingga 4K dan zoom 4 kali nirhilang. Dalam arena aplikasi dan perisian pula, Netflix akan membenarkan akses percuma kepada pengguna di India melalui acara Stream Pass. Melaluinya, individu yang mempunyai akses kepada peranti ataupun televisyen pintar boleh menonton semua rancangan Netflix secara percuma selama 48 jam. WhatsApp pula dijangka akan memperkenalkan ciri panggilan suara dan video untuk WhatsApp Web. Ciri ini masih lagi dilabelkan di bawah pembangunan. Sementara Facebook minggu ini memperlihatkan sokongan sistem alih bahasa tanpa perlu menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa perantara. Setakat ini, ia telah menyokong 100 bahasa dan boleh diakses kerana menggunakan sumber terbuka. Seterusnya, YouTube selepas ini tidak lagi menyokong fungsi tekan melangkau ke hadapan sewaktu tontonan video pada peranti Android. Windows pula telah mengedarkan kemaskini terbaru untuk Oktober 2020 iaitu Windows 10 20H2 secara berperingkat. Ia membawakan ciri seperti Theme Aware Start Tile, integrasi dalam Alt plus Tab untuk bertukar tab kepada Microsoft Edge. Dari segi rekaan juga tidak lagi memaparkan visual tiles. Beralih ke acara Adobe Max pula, beberapa kemaskini perisian telah diperkenalkan. Antaranya adalah Adobe Photoshop kini telah membenarkan gantian gambar langit menerusi sky replacement, suntingan berkualiti tinggi menerusi ciri neural filters dan juga fungsi live streaming secara terbina untuk perkongsian karya Photoshop di iPad. Fungsi live stream ini juga turut diperkenalkan pada Fresco dan Illustrator untuk iPad. Adobe juga memperkenalkan Adobe Illustrator untuk iPad. Dengan ini, pereka grafik boleh menghasilkan dan menyunting karya vektor dengan lebih mudah. Di samping itu, Adobe Fresco kini boleh diakses menerusi peranti iPhone. Pengguna boleh terus menyambung proses lakaran kerana kebanyakan fungsi yang ada pada tablet turut tersedia pada versi iPhone. Adobe After Effects pula telah menyediakan fungsi Roto Brush Tool yang memudahkan pengguna melakukan teknik masking dengan hanya menggariskan objek yang diinginkan. Akhir sekali dalam arena teknologi tempatan, Nurflix telah menjalankan ujian beta tertutup dan menyasarkan penawaran perkhidmatan mereka secara berbayar bermula 1 Januari 2021. Kerajaan Selangor dilihat akan mula menggunakan drone untuk pemantauan pencemaran sungai. Drone ini dijangka dilengkapi sejumlah ciri menarik termasuk kebolehan penglihatan malam untuk mengimbas sosok badan sekiranya mereka membuang sisa kimia ke dalam sungai. Maxis minggu ini memperkenalkan sokongan panggilan VoLTE untuk pengguna. Melaluinya, kualiti panggilan dilihat akan meningkat selain tidak mengganggu rangkaian data sewaktu melakukan panggilan. Buat masa ini, ciri ini hanya akan diaktifkan secara berperingkat dan hanya sejumlah sahaja peranti yang menyokong. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amas. Jangan lupa layari laman amas.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisakir untuk Amas. Yosh!